Cuma dia, apa ni, Mamat telah meletakkan satu benchmark kan, dari segi pengarahan, dan juga mengangkat pelakon-pelakon dia diletakkan dalam satu benchmark dari segi lakonan. Bagaimana pengarah-pengarah kita yang ada sekarang? Adakah ada potensi tak untuk pergi ke arah itu atau lebih, ataupun apakah persiapan yang perlu ada pada pengarah-pengarah kita untuk mencontohi Mamat atau lebih daripada Mamat? Pendapat kepada saya rasa satu lagi memang suasana sekarang apabila TV station meletakkan syarat filem drama ini harus dilakonkan oleh sekian-sekian. Okay. Itu pun saya rasa sudah melanggar, bukanlah sudah tak kenal lah dengan pengarahan itu sendiri. Mungkin pengarah ada vision dia sendiri kan. Tetapi apa yang saya ketahui, bagaimana Mamat telah mencipta benchmark dari sudut kerja-kerja dia mempunyai right untuk mengatakan aku perlukan orang-orang sekian-sekian, dan TV station aku je. Untuk pengarah-pengarah yang ada atau producer ada, mau tak mau harus mencipta sesuatu story, sesuatu yang kata orang yang kuat, yang mengatakan one day seorang pengarah itu mampu mengatakan dia penyendang. Itu saya rasa cabaran pengarah harus menghasilkan yang terbaik, sehingga TV station memilih dengan apa yang pandangan dari seorang pengarah. Saya rasa Mak Khalid telah membuktikan bahawa you nak cerita saya, you harus terima orang yang saya bawa. Itu yang ada pada Mak Khalid, yang saya rasa tak ada pada produser atau pengarah lain. Kita masih terlalu tunduk dengan tuntutan TV station. Ini kelebihan yang Mamat ada sebenarnya. Dan kelebihan yang Mamat ada, dia tidak terikut dalam soal mainstream melihat Insta famous ada 1 million, okey, aku berani ambil. Mamat tak memerlukan benda ni. Mamat trust on dia punya insting, mengatakan Ya Kucai ni boleh jadi somebody. Dia bawa Ya Kucai. Boleh tak dia bawa Bambak yang bukan, yang bawa Dewa, dan akhirnya orang boleh terima apa yang Mamat bawa kan. Maknanya suksesnya Mamat menolak kepercayaan mainstream mengatakan Insta famous itu akan mensukseskan filem dia. Insta famous akan menjadikan dia karya dia hebat. Tapi Mamat dia menolak itu, dia stand dengan cara dia. Itu sebab yang bila Mamat dia berkata dia orang harmoni dalam konteks bila bersyuting itu. Saya percaya macam tu. Sebab apa? Nilai kekeluargaan, nilai silaturahim tu lebih penting. Bukan dia meletakkan Insta famous yang popular, bawa dia akan mensukseskan kita, tidak. Maknanya pilih Mamat tu kan. Kadang-kadang Insta famous yang kita tak kenal, kerana dia famous, kita tak kenal dia. Tetapi bila masuk dalam kelompok ni kelompok yang kata orang Instagram pun tak ada. Akhirnya kita tak akan berlaku, kemesraan tak akan berlaku kat situ kan. Dalam shooting set sendiri tak berlaku. Tetapi yang Mamat bawa ni, dia membaca dulu karakter-karakter orang yang nak dia bawa, yang dia rasakan dia orang yang boleh happy duduk dalam satu set. Dan untuk menemui satu set bersifat adik-beradik pun agak sukar. Saya lalui banyak filem-filem yang kata orang ada situasi yang tak kena kan. Jealousy, ada sifat macam-macam. Persoalan kerja, kata orang ada director berlagak dengan PM, dia persoalan kita nak menghasilkan yang terbaik. Kadang-kadang kita berlagak atas dasar untuk menghasilkan sedikit yang baik kan. Tapi yalah, chemistry itu penting. Saya rasa chemistry penting. Dan Mamat telah memberi satu tip bahawa to be successful tak seperti Instagram yang popular ini ada. Maknanya harus kita study cara Mamat ni kan. Maknanya package seorang director yang percaya dengan diri sendiri ni bukan semua ada kan. Masih lagi terikut dengan tuntutan producer, tekanan. Kelebihan Mamat mungkin dia produce, dia direct, skrip dia, dan boleh katakan editing pun dia lebih kurang. Maknanya itu yang Mamat tidak ada tekanan dalam menghasilkan karya. Dia berkarya secara total dia. Mamat sebagai Presiden FDM, pengarah-pengarah filem Malaysia, berada di bawah kendalian Mamat. Macam mana kehilangan Mamat Khalid memberi cabaran ataupun menyinggung semua pengarah-pengarah yang ada? Kehilangan sebutir permata ni untuk diganti ataupun dijadikan pengajaran, ataupun pengarah sekarang perlu sedar atau bersedia menjadi seperti Mamat Khalid. Ya, macam Mamat Khalid tu ialah dia agak kelainan judik. Dan memang susah dicari ganti lah.
memang tak ada pun. Ternyata memang tak ada nak cari ganti sebab dia punya falsafah tersendiri, gayanya tersendiri. Dia konteks budayanya tersendiri. Umpamanya kami dalam konteks budaya perbualan kami, pergaulan kami, kita rasa kalau lah Instagram tu famous tu duduk dalam kumpulan kita, kelompok kita mungkin dia akan jadi kaku. Dia jadi kaku, dia tak tahu apa-apa perbualannya dan apakah topik dia, bagaimana dia nak menjawab perbualan, bagaimana dia nak sambung perbualan. Mungkin dia kata dia tidak bersesuaian. Inilah kelebihan orang-orang pelakon-pelakon yang sedia ada ni. Seperti apa yang saya kata tadi, pelakon-pelakon yang dah lama apa semua kan. Dan pemikiran mereka juga lama. Dalam situasi Mamat ini katakan semua tu datang hanya untuk pelakon. Tidak kerja lain. Kami tak peduli tentang art, kami tak peduli tentang kostum, kami tak peduli tentang set, kami tak peduli tentang lampu. Kami tidak pedulikan semua tu. Kami pedulikan hanya satu, iaitu lakonan. Sebab tu bila kita duduk tu kita berlakon. Kita berlakon tanpa rasa iri hati, tolong-menolong antara satu sama lain. Kalau dialog saya ni biasa dialog terkucir. Kita tak Dewa tolong, Aziz tolong, Kaza tolong, semua macam tu. Bahkan untuk membetulkan, untuk mengindahkan lakonan itu. Mereka lah yang membantu saya. Kalau saya berlakon dengan Instagram mungkin tidak akan berlaku tu. Dia berlakon dengan pelakon-pelakon muda. Okay, next saja lah kita memohonkan agar kita tak tahu bila. Kita hendak seorang pengarah seperti Mamat ni di mana TV station tidak dapat memberi keputusan dalam aspek lakonan. TV station mengatakan yes alright saja. Belum ada lagi pengarah-pengarah kita yang boleh memberi demand ataupun command kepada TV station. Tidak seperti Mamat. Mamat memberi command kepada TV station, you take it or you leave it. Itu saja. Itu je. Dan dia bagi freedom kepada Mamat. Jadi kalaulah ada TV station semua memberi laluan seperti laluan kepada Mamat ni, kata-kata filem kita akan lebih megah dan lebih berjaya. Tapi ini pengarah kita tidak dapat menentukan para pelakon. Pengarah kita tak boleh menentukan pelakon, di mana menentukan pelakon adalah TV station. Even penerbit pun tidak dapat memberi kepastian dan keputusan mutamat. Dan TV station kita lah sebenarnya yang meletakkan suasana apa ni kata orang filem kita atau drama kita ialah TV station. Dialah yang membangun, dialah yang meruntuhkan. Dan dia juga lah sekiranya nak memuncakkan sebuah hasil karya tu juga TV station. TV station menentukan, even bukan saja tentang watak, penceritaan juga TV station menentukan. Dia tak begini penceritaan, dia mana penulis skrip akan menulis mengikut rentak yang dikenyandak oleh TV station melalui producer. Dia berkata producer saya nak cerita macam ni. Itulah dia buat. Sebab itu kita tengok banyak banyak berlaku kata orang penceritaan recycle. Di mana drama TV station yang lain itu agak berkemiripan tentang konsepnya. Cuma dia ubah sesuai dengan sikit. Itu yang digemari oleh penonton-penonton kita yang berada di luar, di rural, di luar sana. Jadi mana 60% penonton suka cerita-cerita macam tu. Tapi ini kita tak boleh kita tak boleh katakan sebab itu adalah kesukaan, itu adalah permintaan. Permintaan di betul-betul luar bandar. Yang betul luar bandar dan juga advertising pula dah. Dia mengikatkan penjualannya kepada orang-orang luar bandar. Jadi produk-produk dia mesti dihasilkan ataupun target audience dia adalah orang luar bandar. Jadi advertising dah letakkan inilah dia. Dan saya nak cerita macam ni. Dan orang memuja pelakon-pelakon baru, pelakon-pelakon package, pelakon yang cantik sekarang ni. Dan mereka ni patut ditunjukkan. Saya tidak salahkan Instagram ni, pelakon Instagram. Ada juga yang bagus, ada juga yang berbakat. Dalam 100 tu mungkin saya rasa adalah 30 orang yang betul-betul berbakat, yang betul-betul menghaiti sini. Yang lain tu tidak menghaiti sini sebab apa? Tidak ada panduan. Tidak ada satu pun panduan kursus-kursus yang khusus untuk mereka. Mereka punya bakat, tapi bila tidak ada kursus tak boleh nak asahkan bakat mereka, tak boleh poliskan bakat mereka. Dan mereka tidak ada masa untuk nak masuki kursus-kursus yang tersedia ada oleh Pinar atau pihak yang lain. Dan sayangnya, jadi kalau mereka benar-benar ingin mewujudkan bakat mereka sehingga akhirnya lebih lama, kita rasa patut mengikuti kursus-kursus tu. Saya selalu mengikuti bahawa banyak pelakon-pelakon yang ada sekarang ni, saya kadang-kadang terlihat juga 15 minit 10 minit banyak kesalahan dan kesilapan dalam segi intonasi, dalam segi movement, dalam segi pergerakan, reaksinya, intonasinya tidak sama dengan reaksinya.
dan selalu terkeluar daripada aroma-aroma seperti apa yang kita cipta, yang harusnya kita lakukan. Inilah yang kata kekurangan kepada hati-hati Instagram yang famous ini. Dan tapi seperti yang kata tadi, ada juga 30% yang benar-benar mempunyai bakat. Mungkin mereka telah belajar ataupun ada buat reference daripada internet, daripada filem luar. Itu harusnya ada. Kalau tak pergi kursus, kena buat reference daripada cerita channel lain. Kalau tengok reaksi yang bagus, reaksi yang terbaik dalam dunia, dia tengok cerita Tamil. Itu adalah reaksi yang terbaik, yang sukar ditandingi oleh mana-mana dalam dunia ini. Tenaga reaksi mereka tu, inilah kita harus jadikan reference kepada pelakon-pelakon. Abang Dewa nak komen sikit ke dari segi apa? Dari segi tanda aras yang Muhammad Khalid dah letak kepada pelakon komedi. Saya buat komen ni, saya tak berani nak komen pasal saya pun tak bagus untuk berlakon pun apa semua. Jadi saya takut komen nanti ada pelakon yang terasa mungkin tak betul saya cakap. Jadi lebih baik saya tak usah buat komen. Pada Abang Mat mungkin di segi pengarahan dia dan dia banyak dah mendidik pelakon-pelakon baru sampai ke tua dah pun banyak. Jadi Abang Mat memang patut layak untuk komen. Hati-hati yang ada. Okey, soalan pesanan arwah. Ni tak payahlah pesanan arwah kan. Abang Fadil ada nak tanya apa ke? Kali dipisah. Pendapat anda, adakah karya Muhammad Khalid Kampung Pisang mampu disambung sama ada oleh anaknya atau rakannya? Mampu. Itu kalau ikut Kampung Pisang Bersiri pun lah, kalau tak silap saya ada arwah pun bercerita Kampung Pisang Bersiri Astro minta sambung. Minta maaf kalau saya salah cakap, tapi daripada perbualan saya dengan arwah ada minta disambung Kampung Pisang Bersiri. Muhammad, setuju atau tidak bersetuju dengan statement saya mengatakan bahawa P. Ramlee punya karya selepas dia meninggal, dia meletup dan barulah orang dapat mengkaji dan orang dapat tahu tentang subtext yang dihantar. Begitu jugalah dengan Muhammad, selepas dia meninggal, selepas ini orang akan mula mengkaji dan orang akan dapat tahu apa yang dia nak hantar sebenar-benarnya. Dan rasanya terlalu banyak. P. Ramlee mengambil masa yang lama, agak-agak hingga ke 10 tahun. Orang dapat mengkaji subtext dia dan sebagainya. Tapi Muhammad tak sampai 10 tahun, hanya 1 hari je. Dan seperti apa yang Mas Putih kata, itu adalah satu kesalahan. Saya kata satu idea yang amat jumut. Dan Mamat telah banyak berjasa kepada industri kita. Dia bandingkan, dan kalau P. Ramlee dia punya style sendiri, Mamat punya style sendiri. Itu benchmark. Mamat ni memang suka dicari ganti. Itu saya dapat, itu kata-kata daripada saya bukan orang lain sebagai seorang presiden Persatuan Pengarah, kamu bolehlah cabar saya. Siapa yang ingin mencabar seperti Mas Putih ingin mencabar, saya persilakan. Okey. Saya enggak malu-alu kan. Terima kasih. Macam saya melihat pula dalam konteks P. Ramlee membuat satu sosial kritikan dia ketika era dia. Betul. Bagaimana banyaklah filem-filem dia yang ke situ. Tetapi Muhammad membuat satu sosial kritikan di era kita. Maknanya di era 70s sampai ke 90-an. Dan 90-an satu era getir bagi kita politician very berterabur waktu tu. Di sini Muhammad wujud dan di sini Muhammad merakam momen-momen ini dan disampai dalam filem. Mungkin setelah 20-30 besok atau 20-40 orang mengenangkan politik yang berlaku di era 90-an ke era 2021, apakah hadiahnya? Mungkin waktu itu filem Muhammad akan dijadikan referen. Bukanlah sekurang orang renung. Di 60-an P. Ramlee telah membuat satu komentar, dan era sekian-sekian pula Muhammad membuat komentar. Maknanya mereka represent situasi. Maknanya saya rasa apa yang ditinggal ke Muhammad, mungkin waktu sekarang kita tak berapa menilai, tetapi next generation akan melihat karya Muhammad meninggalkan sesuatu, ada hal-hal komentar sosial di era Muhammad. Itu mungkin lahir juga dalam 10 tahun lagi orang seperti Muhammad dan juga P. Ramlee dengan berlainan caranya, berlainan pertapaannya, dan juga akan meninggalkan warisan itu. Jadi legenda Muhammad tu walaupun tak boleh diikuti,
tetapi ada unsur-unsur dan konsep-konsep persamaan itu akan lahir dalam mungkin dalam 5 dekat 10 tahun yang akan datang. Okey, kalau kita tengok dari segi data filem-filem Malaysia yang laku di panggung, filem Hantu Kak Limah adalah nombor 2 sehingga sekarang masih tak dapat lagi orang pecah. Jadi soalannya, apakah pelakon komedi punya masa depan besar dalam industri filem Malaysia? Kalau dilihat kepada carta, filem genre komedi itu berada nombor 2. Nombor 1 Munafik masih pegang lagi. Jadi soalannya, adakah pelakon-pelakon filem komedi mempunyai masa depan dalam industri filem Malaysia? Saya amat yakin yang komedi tetap di hati rakyat Malaysia kan. Sebab apa? Kita punya life pun kita perlukan kegembiraan, kita perlukan humor. Macam juga kalau kita tengok nonton filem-filem India kan, kerana hidup masyarakat kita tekan, lalu diceritakan cerita-cerita cinta yang hebat. Kalau nyanyi itu pergi OT, pergi tempat-tempat cantik. Sebab rakyat tak dapat pergi. Dengan filem rakyat boleh pergi. Maknanya dia boleh release tension 2-3 jam untuk satu filem dan pembaharuan itu berlaku apabila setelah dia orang buat dalam negara. Selepas tu cerita-cerita India akan berlaku kat New Zealand, berlaku kat Pakistan, berlaku di luar negeri, di London. Ini adalah satu katakan jus untuk rakyat melihat tempat lain pula. Saya fikir mungkin komedi tetap menjadi satu pilihan masyarakat juga. Tambahan dengan dunia yang semakin tertekan dan orang-orang apa yang negatif yang kita ada dan komedi pula boleh dilihat oleh semua lapisan. Pada satu family boleh duduk gathering depan TV, tambah sekarang pula dan kita tak perlu ke panggung kerana lebih harmoni. Kalau seram tu saya rasa mungkin 50-50 golongan yang dalam satu rumah tu suka kalau crime, kalau bercinta-cinta tu kadang-kadang lagi pula aspek-aspek pemakaian apa yang terdedah yang rasa tak sesuai untuk keluarga melihat dan komedi saya rasa berpotensi masih akan terus Abang nak komen ke? Ada nak komen? Tak ada. Komedi ini gelak ketawa ini adalah satu terapi dalam kehidupan. Terapi bang. Dalam 24 jam kita memerlukan ketawa lebih kurang 5 minit. Itulah terapi kita. And then komedi ini adalah satu genre yang sangat digemari seluruh dunia. Di mana-mana saja. Di mana saja anda berada, anda suka cerita-cerita komedi. Betul. Yang sesuai dan komedi ini seperti yang saya kata tadi memberikan kegembiraannya, menghindarkan daripada kesukaran, kata orang kadang-kadang kita ada mempunyai masalah tertentu. Jadi komedi dapat memberi satu ubat. Satu ubat. So sebab itu kita kata dia memberi satu terapi kepada manusia, komedi ini. Dan komedi tidak akan hilang, tidak akan mundur, tidak akan lesap daripada drama-drama yang datang sekarang dan juga yang datang. Sebab komedi adalah satu contoh yang memang menjadi pilihan nombor 1 dalam dunia. Okey bang, soalan ni saya tak tahu lah patut ditanya atau tidak, tapi saya just utarakan sajalah. Apakah satu perkara yang anda nak cakap kepada Mamat Khalid jika diberi peluang? Aduh, memang dah meninggal ni. Soalan ni. Sepatutnya pesanan pada keluarga dia lah. Sebab kalau saya sendiri pun daripada awal saya kenal dia pun, sampai hari ini, sampai arwah, tak ada pun, saya tidak pernah meminta apa karakter, apa watak yang dia beri kepada saya. Saya tidak pernah, mak you buat I macam ni, mak you buat I macam ni. Tak ada bang. Saya tidak pernah minta dengan dia. Walaupun saya tahu dulu dia suka saya menari, saya boleh buat, mak you buatlah cerita I kat dandut ke apa semua kan, at least ya kan. Saya tidak pernah apa pun, saya tidak pernah minta dengan dia apa karakter, apa yang diberi itu yang saya buat. Tak pernah saya minta dengan apa. Walaupun saya mengenali dia rapat daripada dia belum duduk dalam industri sampai dia duduk dalam industri, sampai dia mengarah segala filem. Kalau dalam filem tu dalam roh dia tahu saya tak patut ada, tak ada lah saya. Kalau ada saya pun dia panggil pun hanya setakat cuik-cuik gitu je lah. Memang bukan genre saya mungkin ada dia. Saya pun tak ada minta mak you berilah I satu
Tak ada pun. Kalau tak ada tu tak ada lah. Tapi saya tetap kaset dia. Walaupun tak berlakon. Walaupun tak berlakon. Tak buat. Saya akan turun kaset dia. Cetusan sebenarnya Mamat ni, dia bagi saya berlakon tu ketika di perkuburan arwah Datuk Rahman Hassan. Okey. Dia kata, Abang Mat, saya dah memang tak ada dalam radar saya dah, dia kata. Abang Mat tak ada dalam radar. Radar saya dah selama ini, dia kata. Dan saya rasa kesal lah. Patutnya saya ambil Abang Mat nyari dulu lagi. So my next film ialah dia nak buat Hantu Kalimah. Abang Mat jadi boyfriend Hantu Kalimah. Ex-boyfriend Okey. Hantu Kalimah. Oh, itu cerita bagus dia tu, ex-boyfriend Hantu Kalimah ni. Itulah pertama kali dia jumpa. Lepas tu tak tahu, lepas tu terus dia jadi buat cerita Kampung Bisang ni. Jadi Dia keluar daripada apa yang dia sebut daripada dulu lah. Ex-boyfriend Hantu Kalimah. Dia masa tu abang bagilah pendapat dia sikit. Bagaimana abang dulu adalah seorang yang flamboyant dan mana kan. Dan Penik Kalimah masa muda dulu selalu hantar surat kat dia, tetapi surat dulu duduk dekat kedai kan. Ramai ada orang sabotaj. Kedai banyak surat-surat kan. Ada orang sabotaj, ada orang gila kan. Ada orang syok kan dengan sama-sama pengarah kan. Macam tu Kalimah ni sembang betul-betul. bagi dia idea lah kan. Bagi idea. Bagus-bagus dia kata. Jadi kami tak dapat bertemu. Surat tak dapat menjawab. Dia dia pun tak dapat nak jawab. Dia Kalimah nyangkakan saya dah lupakan dia. Saya pula menyangkakan surat saya tak berbalas. Lupakan dia. Itulah jadi X. And then sehinggalah satu masa dia datang, dah tua, nyaskat masa sekarang. Bolehlah jumpa dengan Kalimah. Jadi banyaklah menciptakan kisah kecintaan dulu. Wah, bagus. Okey bang, idea yang bagus. Bagi idea tu, itulah terakhirnya. Jumpa ni kubur. Kemudian tiba-tiba dia panggil untuk Pak Karim. Tak pernah pula tanya dia. Tak pernah pula berutus SMS ke, pada mesej ke, tak pernah. Dan saya memang tak pernah utuskan. Walaupun lepas kamu bisa macam kata, okey, terima kasih Mat. Itu ya. Masa jumpa je, terima kasih Mat. Lepas tu tak ada pula mesej kata, okey Mat, terima kasih lah, itulah ini. Apa ni, tak pernah. Tak pernah. Sehingga dia dah meninggal ni, tak pernah. Cuma saya kata, okey, besok aku nak tinggal rumah kamu. Nak tinggal tempat sarang kamu. Okey, siap makanan lah. Okey. Aku banyak nak cerita dengan abang ni. Nak tengok hasil skrip ni. Itu ya. Tapi tak kesampaian sebab dia meninggal pada 10.30 malam. Saya nak jumpa 10.30 pagi the next day. Itulah dia. Itulah. Ada apa-apa lagi pertanyaan? Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. 10 minit lagi. Okey bang, abang punya pengalaman apa yang saya pun tak sanggup untuk jadi pengarah macam Mamat Khalid. sebab Walaupun punya pengalamannya. Sebab style dia sangat lain dengan yang lain. Pendekatan dia, format dia sangat lain dengan yang lain. Saya tak boleh nak tiru dia. Yalah Tak boleh. bang, kalau bagi Ini tak boleh dialog- tiru-tiru meniru, tak boleh. dialog on set tu, setiap karya dia dialog on set. Ya. Salah, takut dia repetition, takut dia kan banyak benda yang Macam saya melihat Muhammad Khalid ni, kalau saya melihat dalam konteks artis live kan, dia ada kategori expressionist ni seolah dia melontarkan secara ketika itu dia apply dia teknik tu macam tu. Betul. Macam juga apabila satu scene itu berlaku, macam orang buat painting, dia dah buat tiba-tiba dia splash untuk jadikan lain sikit kan, tengok accidental effect. Macam tu Mamat, setelah putih dia berjalan, dia tanpa segan silu scene di kampung meletakkan lagu Jerman. Dia masuk satu yang dia cross, very dia kontra berani import. macam itu yang berlaku di dalam art scene pun. Dia ada hal-hal yang macam ni, teknik yang macam ni kan. How teknik itu diletakkan untuk dia tackle mata pemerhati atau dia cuba memecah satu teori baru kan. Maksudnya nanti dalam suasana kampung tiba-tiba satu orang yang suka lagu Beethoven, lagu Mozart. Maksudnya kita pun rasa satu yang lain. Yalah betul. Tetapi kalau disiplin dari sudut penulis lain, dia tidak ada keberanian, dia akan letak lagu Maya, lagu yang sesuai. Yalah, sesuai dengan cerita tu. Dia tak berani satu yang kata Lawan arus. very lain sikit kan. Ini yang ada pada Mamat kan. Ada pada Mamat. Tapi Kampung Pisang ni selalu semua yang melawan arus. Semuanya. Melawan. Adakah cerita alien datang ke kampung? Kau bayangkan alien datang kampung. Alien boleh merasuk seseorang itu. Tak pernah dibayangkan, tak pernah dimimpi, tak pernah diagak dan tak pernah diandaikan. Cerita itu. Bila saya tengok, saya berkata, dia ini tak betul lah. Cerita macam ni dia buat. Kalau saya tak sanggup buat itu. Tak ada idea dia buat itu. Tapi bila kita tengok, berakhirnya tengok cerita tu sangat enjoy, sangat terhibur. Cerita alien tu. Di mana saya pergi merompak.
Saya berjalan dengan kura-kura. Jalan dengan kura-kura ni. Adakah satu cerita jalan dengan kura-kura? Kau fikir bab itu saya jalan dalam konteks itu kan. Saya kata takkan orang buat, takkan pengarah buat. Itu yang orang kata takkan ada lah. Takkan ada. Yalah, demi mengarut saja. Saya rasa mungkin dari sudut pengarah ke producer harus melihat keberanian baru pun, filem-filem yang very contemporary baru pun, yang banyak hal-hal yang kita buat dari Jalan Ampas hingga sekini masih bersifat tradition aja kan. Kita tak berani mencuba satu yang baru. Tetapi dalam art, hal-hal ini sudah berlaku pun, berlaku contohnya. Contohlah kalau apa kata orang, kita akan melihat cantik itu adalah satu pemandangan yang cantik, indah kan. Tapi Mamat melihat cantik dalam konteks lain. Sebab kampung yang kata orang rumah yang sengit, hal-hal jalan yang lain, pakaian yang pelik, itu cantik bagi Mamat kan. Dan mungkin kalau kita ikut buku je, kita tak akan melihat itu cantik kan. Maknanya perlukan satu keberanian lain untuk mengatakan itu cantik kan. Ini yang Mamat saya rasa dia melihat satu dari kacamata yang lain kan. Kacamata yang very artistik lah kalau kita nak lihat kan. Saya nak tanya kumpulan Kampung Pisang ni, adakah ianya memberi tamparan ataupun cabaran kepada kumpulan-kumpulan komedi yang maksudnya dia orang ni dah dilatih ataupun diberi peluang yang besar, diberi pentas yang besar? Adakah ianya memberi cabaran dan juga tamparan? Okey, pada saya lah, pasal saya pun baru kan. Cabaran tu pada pelakon-pelakon komedi yang lain komedi lain. Saya rasa tidak ada tamparan apa pun pada dia orang. Dia orang bawa jurnal dia. Dia orang komedi dia orang. Kampung Pisang ni kampung pisang kita. Kampung Pisang cerita Kampung Pisang saja, tidak ada sentuh nak cuba melawak lebih-lebih pada pelawak-pelawak lain. Lawak kami cuma sekitar Kampung Pisang je kan. Jadi saya rasa untuk pelakon-pelakon tak perlu risau lah. Tak perlu risau lah pasal yang kami kedua, bukan komedian. Kampung Pisang ni bukan cerita lawak. Bukannya yang ada tu pelawak-pelawak. Jadi pelawak-pelawak ni tidak perlu rasa tercabar. Dan kita rasa kita pun tak pernah mencabar. Apa yang kita lakukan mengikut suasana. Jadi Kampung Pisang tidak mencabar dan tidak tercabar dan tidak pernah kata orang memberi keruncingan kepada yang lain-lain. Sebab kami bukanlah komedi. Dan dia berdiri sendiri. Yes, berdiri sendiri dan punya kelasnya tersendiri. Betul. Pasal kita saya tengok macam Mamat kan. Mungkin kalau saya melihat dengan lebih tinggi Mat kan. Konsepnya kalau kita saya berdepan dengan banyak director bercakap soal drama, mereka tidak berani terjun ke konsep-konsep yang lebih dalam. Contohnya kita bawa penekanan kepada avant-garde punya case. Kita membawa cerita ni kepada surrealist kan. Saya rasa Mamat mengetahui ism-ism ni. Kalau tidak tak lahirlah neraka apa ni. Betul. Bagaimana saya melihat dalam konteks dia ada satu yang dikatakan surrealist. Surrealist ni very surreal lah. Tetapi Mamat telah membawa surrealist dalam konteks humor. Dia ada pula surrealist yang humor kan, yang berlaku ni. Maknanya Mamat memahami benda ni dan mengadun di dalam kerja dia. Itu sebab kalau kita berfikir lebih dalam, banyak konsep-konsep baru yang Mamat bawa yang tanpa public sedar kan. Macam kata orang hantu-hantu yang kelakar. Satu orang menakutkan, tetapi dia menakutkan yang bersifat humor kan.